Okey. Um, kita pergilah kepada bahan antioksidan. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan antioksidan? Bahan antioksidan ialah sebatan kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Jadi, tadi saya dah cerita pada kamu, radikal bebas ni dia akan mencuri elektron daripada atom-atom yang membina sel tu. Atom-atom yang membina sel badan kita ni, dicuri elektron dia. Siapa yang curi dia? Radikal bebas dia akan curi elektron tu. Tapi bila mana adanya antioksidan ni dia bertindak sebagai, dia akan derma elektron dia, dia akan bagi kepada radikal bebas. Supaya apa? Supaya radikal bebas tu cukup dia punya elektron dia. Jadi bila dia dah cukup elektron dia, dia akan stabil. Bila mana dia stabil, dia tidak akan lagi menyerang sel-sel yang terdapat dalam badan manusia. Itu dia punya yang dimaksudkan dengan antioksidan. Yang mana tujuannya adalah untuk menghentikan atau melambatkan proses pengoksidaan. Okey. Sebenarnya terdapat banyaklah bahan antioksidan di dalam makanan. Contohnya kalau kita makan lobak, dalam lobak terdapatnya beta karotin. Beta karotina. Bahasa Melayu dia beta karotina, yang mana ditemui dalam makanan yang berwarna merah, jingga ataupun kuning. Jadi contohnya lobak merah mangga, ubi keledek, terdiri daripada adanya beta karotina. Selain daripada itu, lutein. Lutein ni ditemui dalam sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Lutein ni dia contohnya apa dia? Dia ada pada bayam, kobis dan juga brokoli. Okey, selain daripada itu, lycopena dia terdapat dalam buah-buahan. Buah-buahan contohnya betik, jambu batu, tembikai, tomato, aprikot, limau gedang dan juga oren. Okey, bahan antioksidan yang biasa sangat terdapat dalam bahan buah-buahan apa dia? Vitamin C. Vitamin C memang adalah satu bahan antioksidan yang sangat kuat sebenarnya. Yang sangat baik dan sangat kuat. Contohnya apa dia? Contohnya buah-buah sitrus. Limau lah. Buah-buah sitrus ni maksud limau. Segala jenis limau. Kan ada limau apa? Kasturi, limau nipis, limau mandarin. Semua tu terdapatnya vitamin C. Selain daripada itu adalah bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry. Biasanya buah-buahan yang masam mengandungi vitamin C. Okey, vitamin E. Vitamin E pun baik untuk merendahkan tindak balas radikal bebas. Contohnya apa dia? Vitamin E ni alpha tocopherol. Nama lain bagi vitamin E adalah alpha tocopherol yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak. Dan alhamdulillah lah, minyak sawit ni yang selalu kita pakai ni memang tinggi alpha tocopherolnya. Minyak germa gandum ini jarang kita pakai lah. Minyak jagung mahal sikit. Minyak kacang soya pun mahal juga. Ditemui juga dalam aprikot, brokoli, kekacang dan juga mangga. Jadi alhamdulillah lah, kebiasaannya kita pakai minyak masak kelapa sawit. Cuma malangnya kebanyakan kedai-kedai yang jual makanan ni, dia menggunakan minyak sawit yang sudah pun sebulan lalu. Sebenarnya minyak kelapa sawit ni selamat pakai dalam 2 hingga 4 kali je. Lepas tu kena buang. Masalah kita sekarang ni, minyak sawit dia boleh proses balik jadi jernih balik dan jual balik. Okey, kita tengok dalam buku teks. Kalau dalam buku teks dia ada buat eksperimen faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Contohnya kamu tengok tu contohnya sebenarnya makanan pun boleh mengalami pengoksidaan. Contohnya buah apple, kamu belah jadi 2. Bila kamu belah jadi 2,
Tak lama lepas tu kamu akan tengok bahawa apple tu akan jadi warna perang. Warna perang macam ni. Di mana dia terdedah pada udara. Sebenarnya buah apple ni mengalami pengoksidaan. Dia mengalami proses pengoksidaan. Dari mana datangnya radikal bebas tu? Dalam udara. Dalam udara terdapat banyak radikal bebas. Sebenarnya banyak radikal bebas di udara kita ni. Jadi menyebabkan apple ni menjadi perang. Jadi dia ada buat eksperimen. Dalam buku kamu ni buat eksperimen. Okey, yang mana buah apple dia belah, kan? Kemudian dia buah apple tu dia masukkan dalam petri dish. Kemudian dia bagi larutan gula, jus limau, larutan dan juga larutan garam biasa. Larutan natrium bicarbonate. Okey, jadi kamu rasa mana satu yang mana warna buah apple tu akan kekal? Jawapannya adalah jus limau sebab jus limau mengandungi tu vitamin C yang kamu tengok tu. Sebab dia mengalami vitamin C. Jadi bila mana kamu belah buah apple, kamu letakkan limau, salutkan limau di atas dia. Bukan salut limau, salutkan limau yang kamu perah tu, air dia tu kamu letak kat permukaan apple. Kamu akan dapati apple tu akan cerah, dia tidak berwarna perang. Sebab apa? Sebab salutan tu akan mengelak, salutan buah limau tu, vitamin C yang terdapat dalam buah limau tu, dia akan menghalang berlakunya proses pengoksidaan. Jadi macam mana antioksidan ni bertindak? Okey, ni dia punya tindak balas dia. Yang mana kamu akan dapati sesuatu radikal bebas ni. Okey. Ni vitamin C. Vitamin C ni apa buat? Dia akan derma satu elektron dia kepada radikal bebas. Kalau tidak, radikal bebas ni dia akan curi elektron yang terdapat pada sel. Tapi bila mana adanya vitamin C, dia akan derma satu. Dia bagi satu pada radikal bebas ni. Menyebabkan radikal bebas ni akan stabil lah. Dia akan stabil. Ni semua gambar ni tak cukup lah. Sepatutnya ada 8. 1, 2, 4, 6. Sepatutnya ada lagi 8 saja. 2 lagi cukup. Okey, bila mana dia sedekah ataupun dia menderma. Siapa yang dermakan tu? Vitamin C menderma elektron kepada radikal bebas, maka radikal bebas tersebut akan stabil dan tidak akan lagi menyerang dan juga melakukan proses pengoksidaan terhadap sel. Okey, nanti kita akan masuk kepada produk kesihatan.